من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Hasyr ayat 3, 4 dan juga 5. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dah masuk 30 Rabiul Akhir dan kita seterusnya akan bertemu dalam bulan yang baru. Sedikit perkongsian pada tengah hari ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam bulan Rabiul Akhir, yang mana kita boleh sama-sama ambil iktibar yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia ini ada kaitan dengan ayat yang saya bacakan sebentar tadi. Surah Al-Hasyr adalah surah yang ke 24 ataupun surah ini adalah surah Madaniyah, ataupun surah ini diturunkan di kota Madinah ataupun di sekitarnya. Terjadinya surah Al-Hasyr ni ataupun yang bermaksud pengusiran, bermakna Allah Subhanahu wa taala mengusir orang kaum Yahudi daripada kota Madinah Al-Munawwarah, kota Madinah yang bercahaya, supaya memudahkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Diketahui antara musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kafir Quraisy, juga kaum Bani Yahudi, yakni Bani Quraidah yang telah meninggalkan kota Madinah. Sebelum lagi Bani Qainuqa dan Bani Nadir antara yang paling besar. Diceritakan sehingga semasa diusir itu hampir 600 ekor unta beredar daripada kota Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, perlu kita ambil iktibar daripada surah ini, kerana surah ini memberi pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia ini dalam ayat yang nombor 3 yang saya bacakan. Dan kalaulah tidak kerana Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, tentulah ia akan menyeksa mereka di dunia
dan mereka akan beroleh azab seksa neraka. Walaula an kataballah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan, yang telah memberi ataupun yang telah memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengusir kaum Yahudi yang berada di kota Madinah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang Yahudi ni jahat tuan-tuan. Orang Yahudi ni daripada zaman dan sebelum lagi, Bani Israel mereka ini, perangai mereka membunuh Nabi mereka sendiri. Allah dah turunkan pada mereka Nabi-Nabi yang sebelum-sebelum. Mereka buat apa pada mereka? Mereka bunuh Nabi mereka. Turun pula Nabi Muhammad SAW, mereka tak puati. Tak puati kenapa tuan-tuan? Kerana Nabi akhir sekali bukan daripada kalangan mereka. Tak puati pula. Dahlah mereka ni bunuh Nabi mereka. Bila Nabi akhir zaman yang terakhir turun daripada kaum Arab, mereka nak bunuh pula Nabi. Kenapa tuan-tuan? Kerana mereka sentiasa merasakan tak cukup. Kerana mereka ni jahat sejahat-jahat ni tuan-tuan. Dan mereka juga adalah kaum-kaum yang selalu memutabelid. Dan mereka juga kaum-kaum yang selalu mengubah kitab-kitab mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah sifat orang-orang Yahudi, yang mana dia bukan dah orang munafik dah tuan-tuan, bukan fasik, orang yang paling dibenci oleh Allah, kaum yang paling dimurkai oleh Allah. Sehingga Allah telah menetapkan dalam Al-Quran, ya Bani Israel azkuru. Banyak kali Allah sebut tentang kaum Bani Israel. Supaya apa tuan-tuan? Supaya hari ini kita belajar. Belajar apa? Belajar yang jangan kita jadi macam orang Yahudi. Jangan kita ikut perangai orang Yahudi yang apa tuan-tuan? Yang mereka ini berbangga-bangga dengan bangsa mereka. Nabi Muhammad SAW diutuskan kepada kita tuan-tuan. Untuk apa tuan-tuan? Untuk kita berdamai di antara kita semua. Untuk kita meraihkan manusia berbeza kulit, berbeza bangsa. Tuan-tuan tengok World Cup baru ni, kan? Masa pembukaan diceritakan manusia ini dalam surah Al-Hujurat diciptakan berbilang-bilang bangsa untuk kita sama-sama saling berkenalan antara satu sama lain. Tengok tuan-tuan, bagaimana orang bukan Islam semakin lama semakin boleh menerima syiar agama Islam. Main bola juga, semayang, azan, pergi semayang. Dan kita tengok kerajaan Qatar, alhamdulillah tuan-tuan, bukan sahaja membuat bola semata-mata, mereka memasang pencorong-pencorong di setiap stadium. Apabila bunyi azan, semua berhenti semayang yang Muslim. Yang bukan Islam jadi apa tuan-tuan? Jadi bertambah cinta kepada syiar Islam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sebagai orang Muslim yang sejati, sebagai orang yang taat kepada Nabi SAW, perlu ambil kira, perlu ambil tahu apa yang terjadi pada Nabi SAW dalam bulan Rabiul Akhir ni tuan-tuan. Orang Yahudi berkomplot untuk membunuh Nabi. Jadi ini adalah peristiwa yang sangat penting. Bagaimana dia membunuh Nabi? Mereka menjemput Nabi SAW untuk datang ke perkampungan Bani Nadir. Tuan-tuan kalau pernah pergi umrah tuan-tuan, perkampungan Bani Nadir ni tak jauh, hanya 3 kilometer sahaja daripada Masjid Nabawi. Dan juga hanya 1 kilometer daripada Masjid Quba. Maksudnya dalam radius yang berdekatan dengan Nabi SAW. Tapi dia menjemput Nabi SAW untuk datang ke perkampungan untuk diajak berjumpa. Rupa-rupanya Jibril membongkarkan rahsia, memberitahu kepada Nabi SAW rancangan jahat orang Yahudi ingin membuat apa tuan-tuan? Ingin menjatuhkan batu yang besar di belakang Nabi SAW. Ni perangai orang Yahudi. Jemput macam baik tuan-tuan, tapi rupanya nak bunuh Nabi SAW. Setelah Nabi SAW mengetahui bahawasanya rancangan jahat orang Yahudi ini, Nabi SAW kembali ke kota Madinah, mengumpulkan askar-askar untuk memerangi kaum Bani Nadir ni tuan-tuan, orang Yahudi ni tuan-tuan. Nabi bawa askar tuan-tuan, Nabi keliling, Nabi kepung selama 15 hari. 15 hari Nabi kepung. Nabi tak duduk diam, Nabi tak nak bagi terlepas seorang pun. Tapi sebelum tu tuan-tuan, sebelum itu kaum Yahudi ni dah plan apa? Untuk meletakkan kaum-kaum munafik di sekitar Nabi SAW. Ni tuan-tuan kena tahu perkara yang terjadi di bulan Rabiul Akhir ni. Orang-orang kaum Yahudi ni tuan-tuan, mereka meletakkan apa? Orang-orang munafik di sekeliling Nabi. Mudah-mudahan semasa Nabi ni berperang,
orang-orang munafik ini akan serang belakang Nabi. Semasa Nabi kepung mereka ni, mereka tunggu tuan-tuan. Orang Yahudi ni penakut tuan-tuan. Mereka tunggu. Supaya apa? Supaya orang munafik yang deal tadi tu akan serang Nabi melalui belakang. Ternyata tuan-tuan, orang Yahudi ni tetap munafik di kalangan mereka. Bukan mereka munafik, mereka berpura-pura di antara kita tuan-tuan. Di antara mereka pun mereka begitu. Itulah perangai orang Yahudi tuan-tuan. Jadi apa yang mereka buat tuan-tuan? Mereka pun tak perang Nabi melalui belakang. Orang Yahudi pun rasa terkhianati dengan bangsa mereka sendiri. Inilah perangai apabila di kalangan kita terdapat pengkhianat-pengkhianat, terdapat orang yang menikam belakang kita tuan-tuan. Ini masalah besar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, peristiwa orang Yahudi Bani Nadir ini terjadi kepada Nabi SAW, nak menyatakan kepada tuan-tuan, nak menyatakan kepada kita, nak menyatakan kepada orang Islam hari ini, jangan kita berpecah belah. Janganlah kita ikut perangai-perangai orang Yahudi. Antaranya tuan-tuan, mereka ni munafik, mereka ni pengecut, dan akhir sekali mereka sendiri berlalu pergi tanpa berperang tuan-tuan. Tak berani perang. Tak berani perang pun, dah lah penakut tuan-tuan. Lepas dah lah menipu. Lepas tu bila ajak perang, mereka ini kata apa? Mereka give up. Mereka serah diri kepada Nabi SAW. Dan mereka kata, Nabi kata apa? Dan Nabi bijak tuan-tuan. Nabi kata, kalau engkau nak berdamai ataupun nak pergi secara aman, Nabi kata, tinggalkan segala hartamu dan hanya engkau boleh beredar dengan seekor unta sahaja. Bawalah segala barang, tapi dengan seekor unta. Maksudnya orang Yahudi ni boleh bawa sikit saja bekalan makanan, cukup untuk mereka berhijrah. Ada yang berhijrah ke Syam dan juga ke Khaybar. Ni peristiwa tuan-tuan, peristiwa yang sangat besar, memberi kekuatan kepada Nabi SAW. Dan juga peristiwa-peristiwa ini, ada peristiwa apa tuan-tuan? Peristiwa orang Yahudi ni, perangai dia lagi apa tuan-tuan? Perangai dia suka buat kita apa? Confuse. Buat kita apa? Rasa was-was. Ni ayat nombor 5. Allah kata apa? Mana-mana jua pohon kurma kepunyaan musuh yang kamu tebang dan kamu biarkan tegak berdiri seperti keadaan asal, maka demikian dengan izin Allah. Apa yang jadi tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk menebang semua pohon-pohon kurma yang ditanam oleh kaum Yahudi. Allah yang beri izin. Lepas Nabi tebang tuan-tuan, orang Yahudi ni nak bagi Nabi ni ragu-ragu. Dia kata apa? Muhammad, oi Muhammad, bukankah Tuhanmu telah melarang engkau memotong pokok-pokok? Kita kan biasa belajar kan adab-adab berperang. Tak boleh potong pokok, tak boleh rosakkan rumah ibadat, tak boleh sentuh perempuan dan juga anak-anak, tak boleh terosakkan tanaman. Orang Yahudi ni nak bagi Nabi confuse. Muhammad, bukankah Tuhan engkau ni kata jangan potong pokok? Tuan-tuan tahu apa yang jadi? Nabi pun rasa goyang tuan-tuan. Nabi goyang. Sahabat-sahabat pun kata, ya tak ya juga. Tengok tuan-tuan, perangai orang Yahudi. Lepas tu turun ayat nombor 5 tuan-tuan. Fa bi idznillah waliyukhziyal fasiqin. Dan kerana ia hendak menimpakan kehinaan kepada orang-orang yang fasik adalah dengan izin Allah. Allah membenarkan untuk menebang pokok-pokok yang ditanam oleh orang Yahudi, nak menunjukkan hinanya orang Yahudi tuan-tuan. Kenapa? Kerana mereka ketika Nabi kepung 15 hari itu, mereka menyorok di belakang-belakang pohon tamar, pohon-pohon kurma. Jadi nak pergi ke dalam tu, Nabi kena potong pokok. Ni tuan-tuan, perangai orang Yahudi. Mereka akan question apa benda yang kita punya prinsip dan sebagainya. Perkara-perkara ini adalah sifat-sifat yang perlu kita jauhi, sifat-sifat yang perlu kita muhasabah diri kita tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan hari ni dapat satu berita, belum tentu sahih lagi kita dah sebarkan sebagainya. Terjadi tuan-tuan. Kan 2-3 hari sebelum ni ada berita-berita, belum dapat PM lagi dah ada orang umum. Dia delete balik tuan-tuan. Delete balik, minta maaf. Ni masalah tuan-tuan. Kenapa? Sebab semua orang nak jadi media tuan-tuan. Semua orang dah ada media sosial. Tuan-tuan tengok, media sosial tu adalah tempat untuk mendapat saham. Patutnya mendapat saham pahala banyak tuan-tuan. Sudahnya mendapat saham-saham keburukan yang banyak. Kita bergaduh di antara sesama kita tuan-tuan.
Tengok tuan-tuan, apa yang terjadi tidak menguntungkan sesiapa pun tuan-tuan. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi ni, mereka ni sangat orang kata apa, bahasa mudahnya kautim tuan-tuan. Sangat erat hubungan mereka. Nabi suruh apa dalam satu peristiwa? Nabi suruh sahabat-sahabat pergi ke delegasi-delegasi, pergi negara ni. Sahabat tak kata apa tuan-tuan, sahabat terima, sami'na wa ata'na. Sahabat-sahabat ni taat tuan-tuan pada Nabi SAW. Satu peristiwa, Nabi suruh 2 orang sahabat pergi mana tuan-tuan? Pergi ke kerajaan Rom. Kerajaan Rom kuat tuan-tuan. Sahabat-sahabat Nabi ni nak pergi sana gentar tuan-tuan, tapi disebabkan aizah, disebabkan cinta kepada Nabi SAW, sahabat pun pergi tuan-tuan. Berbulan-bulan lamanya perjalanan nak pergi jumpa Rom, jumpa dengan Raja Heraklius tuan-tuan. Ada diceritakan dalam hadis, diceritakan mereka berjumpa sampai-sampai tuan-tuan, Raja Rom, bukan Raja Rom, general dia tunggu tuan-tuan, dengan askar-askarnya tunggu tuan-tuan. Seakan-akan apa tuan, nak pergi berperang ni tuan-tuan. Tapi sahabat Nabi 2 orangnya. Tengok, punyalah hebat dulu kerajaan Rom dulu tuan-tuan. Tapi hebat lagi Nabi tuan-tuan, hantar 2 orangnya. Hantar 2 orang tuan-tuan, diceritakan general tu bertanya kepada 2 orang sahabat Nabi, apakah hajat datang kemari? Aku nak berjumpa dengan Raja Heraklius. Kemudian general tu kata, tak apa, bagi tahu aku, biar aku sampaikan pada raja. Tahu sahabat jawab apa tuan-tuan? Aku nak jumpa tu raja tuan-tuan. Sahabat Nabi tuan-tuan, hebat. Kerana izzah, kerana kekuatan yang Nabi ajar, tak takut apa-apa sekalipun melainkan Allah, dan juga taat kepada Rasul. Kemudian jadi apa tuan-tuan? Diceritakan general ni tuan-tuan jumpa raja ni dalam keadaan menggigil tuan-tuan. Menggigil kerana apa? Kerana izzah, kerana orang kata apa, aura yang dibawa oleh, padahal datang 2 orang tuan-tuan, belum datang. Tu sebab orang Yahudi tadi tu, Nabi pergi pegang kepung tu, tak boleh bayang tuan-tuan betapa hebatnya tentera Nabi SAW. Dipendekkan cerita tuan-tuan, sahabat Nabi ni berjumpa atas urusan apa? Atas urusan untuk menyampaikan risalah Islam. Dan rupa-rupanya Raja Heraklius telah lama menerima cerita-cerita daripada kitab-kitab lama mereka. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, hebat 2 orang sahabat ni, ditunjukkan gambar. Rupa-rupanya Raja-Raja Heraklius Rom ni telah menyimpan gambar Nabi-Nabi tuan-tuan. Tuan-tuan boleh rujuk hadis-hadis Nabi bercerita tentang gambar-gambar Nabi. Cuma kita tak perlu tengok gambar Nabi pun tak perlu tuan-tuan. Nabi ajar kita cukup dengan mendengar cerita tuan-tuan, cukup dengan Syama'il Muhammadiyah tuan-tuan, kita tambah cinta kita pada Nabi SAW. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.